Seterusnya kita ada aktiviti 4.3. Bukan aktiviti ya. Cikgu ni lah ya. Bukan aktiviti, kamu liquid lah. Kamu letak dia sebagai eksperimen. Eksperimen. Jadi eksperimen 4.3. Mengkaji peranan tisu floem dalam pengangkutan bahan organik. Jadi sebelum ni kita dah tengok kepada pengangkutan air. Jadi pengangkutan air ni dia antaranya disebabkan oleh, kalau eksperimen yang sebelum ni, tekanan akar. Jadi kita potonglah bahagian pokok tu, bahagian atas dia kita tinggalkan akar saja dekat bahagian tanah. Jadi ada kapilari itu, tiup kapilari, kemudian kita akan nampak lah pergerakan air tu. Pergerakan air. Jadi ada tarikan akar di situ. Tarikan akar pula. Tekanan akar di situ yang menyebabkan air boleh bergerak dalam tumbuhan. Satu lagi ada tarikan daripada proses transpirasi. Okay, tarikan daripada proses transpirasi. Proses transpirasi ni adalah proses kehilangan air yang banyak berlaku di daun. Jadi bila ada kehadiran daun, transpirasi itu akan menyebabkan air boleh naik daripada bahagian bawah ke atas disebabkan oleh tarikan transpirasi. Ya, tarikan daripada proses transpirasi. Seterusnya, itu yang melibatkan air. Sekarang ni kita nak masuk pada pengangkutan bahan organik. Sebagai contoh, pengangkutan bahan organik ni bahan yang dihasilkan di daun tu sendiri. Antaranya adalah glukosa lah, ataupun gula, ataupun sukrosa. Jadi apa tumbuhan tu boleh hasilkan, jadi dia akan diangkut pergi ke seluruh kawasan tumbuhan. Jadi dia akan pergi ke kawasan pucuk yang muda, dia akan pergi ke kawasan ranting, dia akan pergi ke kawasan batang, dia akan pergi ke kawasan akar. Iaitu bahan yang dihasilkan daripada proses fotosintesis di daun. Jadi antara yang mengangkut bahan organik yang terhasil di daun tu adalah tisu floem. Jadi apa kita punya tujuan? Tujuan bagi eksperimen ni adalah mengkaji peranan tisu floem dalam pengangkutan bahan organik. Jadi kita ada pernyataan masalah kita. Okey, pernyataan masalah kita, apakah kesan kepada tumbuhan jika tisu floem dibuang? Jadi apakah kesan kepada tumbuhan jika tisu floem dibuang? Jadi apa yang berlaku kepada tumbuhan jika tisu floem itu dibuang? Seterusnya, pernyataan masalah okey lah kan, kesan, apakah kesan tumbuhan jika tisu floem dibuang? Hipotesis pula adalah bahagian atas gelang yang dibuang membengkak selepas beberapa minggu. Jadi ini kita punya ramalan lah, kita punya ramalan terhadap keputusan yang kemungkinan akan berlaku. Dan hipotesis ini adalah educated guess lah, ya, educated guess kita. Kita punya ramalan berdasarkan pengetahuan kita, berdasarkan ilmu kita, berdasarkan apa yang kita dah belajar sebelum ni. Jadi kalau maksudnya apa yang dihasilkan di daun tu tak boleh nak diangkut ke akar disebabkan ada tempat tertentu dia terhalang, jadi tempat tu lah nanti akan mengalami pembengkakan. Jadi bahagian atas gelang yang akan dibuang membengkak. Bahagian atas gelang yang dibuang membengkak. Jadi bahagian atas tu membengkak selepas beberapa minggu. Kita ada radas, kita ada bahan lah. Pembaca lain tu ya. Kemudian pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimanipulasikan kehadiran pergelangan batang. Jadi yang pokok biasa tu, biasalah dia, kehidupan dia biasa, teruskan kehidupan dia. Cuma ada satu pokok lain ni, kita buang gelang, okey, gelang luar pada pokok tu, pergelangan batang tu. Dia kita buang, kita remove ni macam ni. Bahagian yang kawasan luar tu kita buangkan dia. Kita gunalah pisau. Kemudian apa yang kita boleh lihat keadaan batang selepas pergelangan gelang dibuang atau pergelangan dibuang. Jadi kita tengok selepas beberapa hari, kita tengok apa yang jadi pada pokok tu. Ada tak mengalami perubahan kepada ciri-ciri bentuk dia, fizikal dia. Dimalarkan adalah jenis tumbuhan lah. Kemudian kita ada prosedur. Prosedur dia, 2 batang sama saiz dipilih. Gelang kulit tebal 1 cm dibuang. Pokok disiram, dibiarkan bawah matahari, dibiar 2 minggu. Perubahan pokok dicatat. Jadi ada 2 pokok, 2 batang yang akan dipilih.
Satu yang kita akan potong dia, gelang kulit 1 cm ni akan dibuang satu daripada pokok tu. Kemudian kedua-dua pokok kita siram macam biasa. Kita jangan siram satu saja. Salah lah. Sebab dia dimalarkan. Ciri-ciri lain dimalarkan. Satu yang kita buang, satu yang kita biarkan. Ya, itu prosedur dia lah. Kemudian pemerhatian kita. Jadi gelang yang kita buang tu, untuk pokok yang kita buang kulit 1 cm yang kita buang tu, akan mengalami pembengkakan kepada bahagian atas. Okey, dia akan mengalami pembengkakan. Jadi kita kena ceritalah kenapa dia boleh mengalami kebengkakan. Jadi pokok tu dilihat dia sama. Dia masih lagi dalam keadaan sama. Daun dia masih lagi hijau, masih lagi baguslah. Okey. Jadi kenapa daun-daun bagi pokok tu masih hijau, masih lagi dalam keadaan sihat? Disebabkan, ni perbincangan lah, kita dah masuk perbincangan. Sebabkan oleh air masih lagi boleh bergerak. Sebab yang tengah-tengah ni dia kehadiran xylem. Bahasa Melayu eja macam mana ya? Ya, xylem lah kan. Yang luar ni adalah phloem. Jadi yang kita buang dan kita putuskan ni adalah phloem. Jadi sebab itulah pokok bahagian atas dia menjalankan proses fotosintesis. Jadi dia ada bahan organik. Dia boleh teruskan kehidupan dia. Dan pada waktu yang sama juga dia akan dapat air daripada xylem. Jadi tak ada masalah lah. Cuma yang masalahnya lagi kemudian masa depan dia, masalahnya akar. Ya. Akar kan bahan organik yang hasil daripada proses fotosintesis tu tak dapat diangkut pergi ke akar. Jadi bila tak dapat diangkut pergi ke akar, lama kelamaan bahagian akar, sel-sel akar akan mati. Sel akar akan mati. Jadi bila sel akar mati, dia tidak lagi dapat mengangkut air. Tidak boleh lagi mengalami penyerapan air daripada tanah. Jadi air tak dapat nak diangkut, tak dapat nak dibawa disebabkan sel akar mati. Jadi lama kelamaan pokok tu matilah, pokok tu mati. Jadi itu adalah perbincangan. Jadi kita ada pemerhatian apa yang berlaku. Perbincangan tu kita bincangkan kenapa fenomena tu berlaku. Okey, kenapa kita buat prosedur tu macam tu. Jadi kita kena terangkan. Semua tu dalam perbincangan. Nama pun kita berbincang. Jadi semua benda tu kamu boleh tulis dalam perbincangan. Kemudian kita datang dengan kesimpulan. Jadi kesimpulan ni selalunya dia melibatkan hipotesis. Okey, jadi hipotesis kita apa? Bahagian atas gelang yang dibuang membengkak selepas beberapa minggu tu disebabkan bahan organik tak dapat diangkut pergi ke akar. Okey. Ataupun kita boleh cerita phloem. Phloem dibuang menghalang bahan organik ke akar. Okay? Jadi hipotesis diterima. Okay? Hipotesis diterima. Lebih kurang macam tu lah ya. Okey, habis untuk eksperimen 4.3.